Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 16, baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan sunat pada sekaliannya itu, sekalian empat martabat niat yang terdahulu, dan sunat pada sekalian itu sekalian empat martabat niat. Sunat niat bilang rakaat, niat bilangan rakaat, gitu dah. Niat bilangan rakaat. Di sini sebut niat bilang rakaat. Mana niat bilangan rakaat? 2 rakaat ke, 3 rakaat ke, 4 rakaat ke? Niat bilangan rakaat. Pada niat hak 4 martabat tu, niat bilangan rakaat hukumnya adalah sunat. Manakala kita tak niat bilangan rakaat, kita tinggal perkara sunat. Gitulah. Tinggal perkara sunat. Kalau tidak niat bilangan rakaat, rugilah. Tinggal perkara sunat. Dan niat kerana Allah. Di hujung niat tu kan, lillahi ta'ala, kerana Allah subhanahu wa ta'ala, hukumnya sunat juga. Jadi sini dia bagi 2 je hak sunat ketika kita berniat. Mana niat bilangan rakaat 1, yang kedua niat kerana Allah. Dia termasuk juga hak sunat kita niat adalah adaan ataupun qadaan. Niat ada, niat tunai pada sembahyang tunai, niat qada pada sembahyang qada, hukumnya sunat. Kalau kita sembahyang tunai tu jelas lah, dia tak niat tunai, ada dalam waktu kan, jadilah sembahyang tu tunai. Dia tak niat tunai tu, tak ada lah pahala sunat niat tu. Dia sembahyang tunai tu wajib. Sembahyang tunai tu wajib, tapi dia tak niat tunai adaan, maka tak ada perkara sunat. Biasa timbulnya, macam mana kalau sembahyang qada? Qada pun sama lah. Kita niat qada ketika takbir tu sunat. Kita sembahyang qada tu wajib. Niat qada tu sunat. Sekarang ni kita dah tahulah, sedar syuruk dah. Sedar syuruk dah. Terbit matahari dah. Kita pun takbir sembahyang subuh. Saja aku sembahyang subuh 2 rakaat kerana Allah. Kenapa kamu tak niat qada? Niat tak niat pun jadi qada, habis waktu dah. Dia takkan jadi tunai. Tapi tak niat qada tu tak dapatlah pahala sunat. Niatlah qada di dalam takbir tu. Sebagaimana kalau semai tu tunai, niatlah tunai di dalam takbir tu. Dah saya lupa nak niat. Lupa perkara sunat lah. Gitu je. Tak ada lah pahala sunat. Niat tunai, niat qada tu sunat. Semayang tunai dalam waktu tu wajib. Kita luput waktu, di luar waktu dah, qada tu wajib. Niat tunai, niat qada tu sunat. Sama juga niat kerana Allah.
Kita buat ibadah kerana Allah ikhlas tu wajib. Kalau kita ibadah, kita semayang bukan kerana Allah, riak, dosa besar. Kita semayang lillahi ta'ala, ikhlas. Ikhlas tu wajib. Kita niat kerana Allah tu sunat. Ada ni? Niat kerana Allah tu sunat. Niat kerana Allah. Kalau cakap mulut kerana Allah ni, tak payah beritahu lah tu. Kan biasa orang kan, kerana Allah, saya ni kerana Allah. Acak kali ulang tu nak capul lain. Kerana Allah saya ikhlas, saya tak ada niat lain. Acak kali dia ulang. Maknanya kita ni lillahi ta'ala dalam niat tu sunat. Kita sembahyang kerana Allah tu ikhlas, tu ketaatan batin, tu wajib. Ada ni. Kemudian hak tadi kita sembahyang tunai dalam waktu wajib, niat tunai dalam takbir tu sunat. Luput waktu, qadakkan sembahyang tu wajib, tapi dalam takbir tu niat qadak tu sunat. Maknanya kalau tak niat qadak dah sebab waktu habis dah. Kita niat ke tak niat ke, qadak lah. Kalau kita niat sekalipun, niat sunat ni kena niat lah. Kita pun niat lah. Niat tunai, niat qadak. Kita niat tunai sebab kiraan kitanya waktu masih lagi ada. Kita niat qadak kerana kiraan kita waktu sudah habis. Kita tengok jam hak salah, contohnya lah. Tengok jam hak salah. Kita kejut-kejut tengah hari, tengok Allah pukul 4. Lewat dah zuhur ni, kita pun semayang cepat-cepat. Ambil wuduk pun semayang. Pukul 4, tunai lagi. Kita pun niatlah saja, aku semayang pada zuhur, tunai. Jam apa? Pukul 5 dah. Pukul 5 dah. Bukan pukul 4. Pukul 5 dah. Jam tak gerak tengok tu, bateri tak ada dah tu. Allah, kalau pukul 5 zuhur ni jadi qada ni. Tapi saya tadi dalam takbir saya niat tunai. Semayang tu walaupun niat tunai pun dah hakikat dia habis waktu, tetap qada nama dia. Boleh pada qada, tak boleh pada tunai lah. Qada dengan sendiri. Ada ni. Ataupun kita kata kau tengok-tengok Allah pukul 5 dah. Allah lewat dah, tak ada orang gerak kita ni, zuhur habis dah ni. Kita pun semayang saja, aku semayang fardu zuhur qada. Kita niat qada dah pukul 5 dah. Kena jam tu pula dia no. Pukul 4 barunya. Sudah semayang duduk diam. Orang pun bangsa. Dah mana baru bangsa? Kan pukul 5 dah kan? Kena tipu di jam. Tapi dia niat apa tadi? Niat qada lah baru pukul 5. Semayang dia tu tetap tunai. Pada ni. Jadi sekarang ni hak salah niat pun tetap balik pada hak sebenar, sama ada tunai ataupun qada. Hak salah dah ni, semai tunai ke niat qada, semai qada ke niat tunai, dak dia akan jadi hak sebenarnya hak mana. Kalau tak niat langsung sama telah lah balik pada hak sebenar lah. Kalau waktu semai kita tu nama dia tunai, luar waktu semai itu nama kita qada. Niat ke tak niat, tetaplah hakikat dia sebenarnya semayang kita dalam waktu ke luar waktu. Situ. Ada ni. Dak kita kadang-kadang bab niat ni pun kalau tak niat qada boleh kedak. Dia biasa timbulnya niat qada lah. Pada semayang qada. Kalau niat tunai tu orang kurang muskil. Macam mana saya semayang sama-sama ni, hak tunai sama-sama ni, saya tak niat tunai, tu jarang orang muskil mana. Tapi kalau hak semayang qada, saya ni kena qada semayang hak lama-lama ni, saya wajib tak nak niat qada dalam takbir tu. Tu biasa orang muskil, walah jelas je lah. Tu kata nak belajar tu biar tahu hak mana wajib, hak mana sunat. Benda simple sahaja. Maka dah timbul persoalan lah. Kalau setakat kita nak ngesah tu cerita lain ni. Memang tak tahu. Kalau tanya dah, kalau semai tu qada, kemudian dalam takbir tu niat qada, ditanya apa hukum ni, tak tahu ke?
dah tahu dia kata. Ni biasa lah. Biasa gitu. Ni kalau kita kata kau Hidayatus Sibyan tak tapi Hidayatus Sibyan tak cerita niat dia dah. Ni kalau kita kodoh kita nak ngaji, nak tahu mana wajib mana sunat tu tak lepas. Kita kena ingat balik hak 4 martabat tu. Hak wajibnya hak 4 martabat tu lah. Kalau semai sunat hak tak ada aku tak ada sebab, dalam niat wajib kosok saja. Hak lain-lain tu sunat lah. Kalau semayang sunat tu berwaktu bersebab, dalam niat 2 hak wajibnya, 2 juzuk hak wajib, 2 perkara hak wajib, iaitu kosok dan ta'ayyun. Kalau semayang fardu 3, kosok, ta'aruk, ta'ayyun. Semayang fardu 3, kosok, ta'aruk, ta'ayyun saja aku semayang fardu zuhur. Selain daripada tu, niat tunai ke, niat qada ke, sunat. Tu je. Tak payah sangat. Niat bilangan rakaat, sunat. Niat kerana Allah, sunat. Dah wajibnya semayang fardu, kosok, ta'aruk, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu, zuhur. 3 tu wajib. Tu je lah. Kan kosok, ta'aruk, ta'ayyun, kosok, ta'aruk, ta'ayyun kan orang tua. Duk ngaji gitu lah. Kata bukan orang tu. Kosok, ta'aruk, ta'ayyun. Memang tahu sangat lah tu. Sebab tahu sangat dah semayang 5 waktu. Mana waktu niat dan takbir tu hak mana hak wajib? Semayang waktu gak kosok, ta'aruk, ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Lain daripada tu sunat. Jangan tinggal hak lain tu. Faham tak ni? Jangan tinggal hak sunat. Tapi kita nak cerita mana hak wajib, mana hak sunat sekarang. Bukan suruh niat hanya kosok, ta'aruk, ta'ayyun. Kita nak cerita mana hak wajib, mana hak sunat. Hak sunat pun hak dituntut oleh syarak juga. Tapi tutup suruh ni, suruh dak ketat. Dak sungguh-sungguh tu. Kalau niat hak sunat tu, boleh pahala. Kalau tak niat, malah orang panggil rugi gitu. Gitu je lah. Dah kena hukum ke? Dak ketat sangat suruh ni. Tapi kita faham lah, sunat ni disuruh juga. Macam hak wajib disuruh, hak sunat disuruh. Bezanya hak wajib putus, hak sunat ni longgar. Gitu je lah. Mana sekarang ni bukan kata suruh niat hak wajib saja. Kena niat sekali dengan hak sunat tu. Tapi kita nak tahu mana wajib mana sunat. Kemudian kita boleh beza mana wajib mana sunat. Macam sebut dah minggu lepas kan, kita kemungkinan kita niat tu panjang. Masa kita budak-budak dulu belajar, saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah, panjang. Tiba-tiba kemudian ni jadi campur dengan was-was dah. Jadi niat panjang-panjang tu Allah berulang-ulang jadi takbirnya. Jadi kita nak peringat sikit lah. Nak ambil sebahagian je niat panjang tu. Ni bukan saja-saja nak potong ni. Memang payah dah. Nak niat macam hak dulu-dulu hak panjang, hak kita duk belajar daripada budak-budak tu kan. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Jadi nak panjang gitu, jadi sekarang ni main nyakit dah ni, nyakit was-was. Nyakit was-was. Jadi dia nyakit was-was ni kalau tak jaga menyebabkan jadi punah hak kewajipan kita. Jadi nak jaga kewajipan, tak apalah kita potong hak mana hak sunat. Jadi nak potong mana hak sunat dan niat panjang tu, kita kena tahu beza mana hak wajib, mana hak sunat. Yang kita duk niat panjang daripada budak tu, kita tahu hak ni wajib ni sunat. Bila terpaksa kena potong sebahagian, kita tahu nak potong mana. Tak apa, kita tinggallah niat tunai tu. Kita tinggallah niat bilangan rakaat. Kita tinggallah niat kerana Allah. Bukan saja nak tinggal ni, tak pernah tinggal selama ni. Tapi nak tinggal kerana nak pendek niat. Ada ni. Akhir kita pun kekal hak qada wajib, kosok, ta'aruk, ta'ayyun. Tu kita kena beza. Takut kita pergi salah potong hak lain, matilah. Pergi potong, dia pun ambil lah. Dia ambil hak pendek.
Saja aku semai zuhur kerana Allah. Oh. Dah ta'aruf fardu mana? Hak kerana Allah dah potong. Baru ingat wajib berapa kali. Fardu zuhur, fardu dia potong. Dia ingat sunat berapa kali. Tu. Mana apa tu? Kerana tak boleh nak beza. Mana kalau kita kata hak dalam niat hak panjang tu tak boleh nak beza mana hak wajib, mana hak sunat tu. Tarah mana komang tu? Dia nak tanya sikit. Komang lah. Komang sepana tau. Komang sepana. Tarah mana komang sepana tu? Dia komang-komang pun ada gak hak komang tak berat mana. Ada hak komang sungguh. Dah lah siapa niat semayang pun dah nak beza mana wajib, mana sunat. Yelah, kita hak bakning ni tak nanti belajar banyaknya. Tak nanti belajar banyak. Bawa niat semayang. Kita niat saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah. Lepas tu orang takkan tak ajar kosok ta'aruf ta'ayyun hak wajib. Kan kita perkataan biasa tu kan kosok ta'aruf ta'ayyun. Perkataan biasa kosok ta'aruf ta'ayyun. Bukan perkataan hak pelik-pelik. Tu mana? Bahasa Arab pelik. Bukan kerana bahasa Arab. Bahasa Arab tu bunyi standard. Jadi hak wajibnya kosok ta'aruf ta'ayyun. Saja aku semayang fardu zuhur. Bilangan rakaat. Hak niat tunai, hak niat kerana Allah tu hukumnya sunat. Tu je. Dia mungkinlah hak agak payah sikit hak martabat yang keempat tu. Hak martabat yang keempat, dia ada 4 juzuk, 4 perkara yang wajib kena niat. Qasaq, ta'aruf, ta'ayyun tetap dah. Saja aku semayang fardu zuhur. Dia ada pula selaginya ta'ayyun nafsah. Mana? Kena niat imam ataupun makmum pada semai Jumaat. Niat kasar bagi orang yang nak kasar salat ataupun niat 2 rakaat. Ni kita tak pelik ni, orang tukar antara kasar dengan niat jamak. Walaupun niat jamak dia tidak akan bicara ketika bicara niat semayang. Sebab kita bicara niat semayang letaknya dalam takbir. Kita bicara niat semayang, niat ni di mana? Dia muqaranahnya serta dalam takbir. Adapun niat jamak, dia tak syarat dalam takbir. Jadi patut niat jamak dia tak bicara pada pembicaraan niat ni. Sebab kalau jamak takdim, niat dalam sembahyang. Khusus dalam takbir, tidak. Dalam sembahyang, daripada mula takbir sampailah kepada sebelum memberi salam. Dalam sembahyang. Cuma kalau niat jamak takdim tu letak dalam takbiratul ihram tu sunat jua. Dia tak syarat pergi bus situ. Dah niat zuhur ni panjang dah. Saja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum kerana Allah. Lepas tu nak niat jamak pula tak nak spare dah, nak spare dah. Tak ada nak selik dah situnya. Tak apalah. Niat jamak tu selepas dia takbir. Ada pun hak kita duk kosok ta'aruf ta'ayyun ni, dia kena letak dalam takbir tu tepat niat. Jadi niat jamak ni dia tak syarat takbir sebab dia tak bicara. Tu jamak takdim. Walaupun tempat niatnya dalam sembahyang yang pertama, sama ada sembahyang zuhur ataupun sembahyang maghrib, jamak takdim, tapi bukan semestinya di dalam takbiratul ihram. Kalau jamak takhir pula tak ada kena-mengena dengan sembahyang. Jamak takhir niat dalam waktu yang pertama. Waktu ada 2 kan, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isyak. Niat dalam waktu yang pertama, niat dalam waktu zuhur, niat dalam waktu maghrib. Zuhur ni nak jamak takhir dalam waktu asar kat arang. Maghrib ni nak jamak takhir dalam waktu isyak kat arang. Niat tu dalam mana? Dalam waktu, tak ada kena dengan semayang. Tak lagi semayang tu. Waktu asar ni baru semayang, waktu isyak ni baru semayang.
Niatnya bila? Dalam waktu zuhur tu. Itu tempat niat jamak takhir. Dalam waktu maghrib itu tempat niat jamak takhir. Bukan kata tidak berkait dengan takbir, tak berkait pun dengan semayang. Cuma dalam waktu semayang. Lepas tu kata niat jamak, kita tak akan bicara ketika bicara niat semayang, hak tempat letaknya dalam takbiratul ihram. Kalau hak jamak, hak kasar, wajib niat kasar dalam takbiratul ihram. Kasar baru bicara hak dalam bicara niat, sebab kasar wajib niat dalam takbiratul ihram. Sama ada niat kasar ataupun niat 2 rakaat tanpa sebut kasar, tak ada masalah. Saja aku semayang fardu zuhur kasar. Saja aku semayang fardu zuhur 2 rakaat. Tu okey tu. Jadi 4 bahagian hak dia kena niat. Kasar sahaja kita bicara hak berkaitan dengan juzuk perkara yang wajib kita niat dalam takbiratul ihram, bukan jamak. Ni mungkin agak kalau kita kurang tahu dak pelik tu. Sebab kita biasanya bukan niat kasar sahaja, niat jamak pun kita akan niat dalam takbiratul ihram. Kita ingat wajib dalam takbiratul ihram. Hak wajibnya kasar. Wajib dengan mana apa? Kalau tak niat kasar berdosa? Bukan. Dah kata wajib? Dia wajib ni kalau kamu nak kasar. Pada ni dia ginilah, kita semayang zuhur kasar, kita sebut wajib belaka tu. Niat qasar pun wajib, niat ta'arud pun wajib, niat ta'ayun pun wajib, niat kasar pun wajib. Tapi berbeza pengertian wajib tu. Niat qasar, ta'arud, ta'ayun wajib untuk sah semayang, untuk mencukupkan syarat bagi rukun niat. Tak niat agak haram, berdosa, semayang tidak sah. Adapun wajib niat kasar dan takbir. Kalau tak niat kasar berdosa, wajib niat kasar jikalau kamu nak kasar tu je. Tapi kalau tak niat kasar, tak ada apa-apa, tapi kamu kena semayang tamam. Tapi kalau tidak niat qasar ta'arud ta'ayun, semayang kamu tidak sah. Hak wajib niat qasar, wajib niat ta'arud ta'ayun, wajib niat kasar, dia huraian berbeza walaupun sebut sama-sama wajib. Wajib niat qasar ta'arud ta'ayun untuk sah semayang. Wajib niat kasar untuk semayang kasar. Tapi kalau saya terlupa niat kasar, kamu kena semayang tamam. Semayang okey-okey je, tak ada apa pun. Saya terlupalah nak niat ta'arud, kena berhenti semayang. Dah lah, semayang kamu tidak sah. Terlupa nak niat fardu, saja aku semayang zuhur, gitu je. Allah lupa tadi niat fardu dan takbir, berhentilah sebab tidak sah. Tapi tadi terlupa nak niat kasar, tak ada apa-apa, semayang kamu sah. Tapi tamam 4 rakaat sempurna tu je. Sama-sama sebut wajib, tapi berbeza. Wajib niat kasar jikalau nak semayang kasar. Wajib niat qasar ta'arud ta'ayun, tu tetap dah untuk sah semayang. Tak ada ni. Berapa? Niat kasar, kalau tak niat kasar tak boleh ke? Boleh, tapi tak boleh kasar. Semayang sah. Semayang kena tamam, kena sempurna 4 rakaat. Gitu je. Nanti kita bicara hak niat makmum. Sama juga, makmum wajib niat makmum. Contohnya kita akan bicara nanti. Bukan semayang Jumaat ni, hak semayang hak zuhur tu. Hak berjemaah tu fadilah, bukan syarat sah. Wajib niat makmum. Kalau tak niat makmum, sah, tapi kamu tak boleh ikut atas imam tu kalau tak niat makmum. Bagi makmum yang masbuk, imam rokok, wajib rokok segera. Baki Fatihah jangan duk baca lah. Dan kamu masbuk kan, bila imam rokok, kamu wajib rokok segera. Mana pun wajib rokok segera. Kalau tak rokok, semayang patah. Ini ada orang ajar gitu. Orang ajar, dia kata, tengok, orang masbuk, bila imam rokok, wajib rokok segera mengikut imam dalam rokok wajib tu.
Dia pun hurah. Maknanya kalau masbuk tidak rokok segera, batal sembahyang. Sebab wajib, dia kata. Dia tak faham dah tu. Hukum mudah je. Padahal kalau orang masbuk tak rokok serta imam pun, tak ada batal. Dia kata wajib. Wajib jikalau masbuk nak dapat bilangan, nak dapat rakaat. Wajib situ. Bukan wajib syarat untuk sah semayang. Jadi makmum masbuk dah kita kata bila imam rokok, makmum masbuk wajib rokok bersama dengan imam wajib. Tak payahlah baki patah ditangguh oleh imam. Wajib dengan bahawa apa? Wajib bukan untuk sah semayang. Dia wajib jikalau masbuk nak dibilang rakaat. Sebab kalau masbuk lambat je rokok, imam iktidal, masbuk sudah lara rakaat, hilang rakaat. Dia kena tambah lepas imam beri salam pula nanti. Jadi kalau makmum masbuk nak rakaat, wajib rokok segera bersama dengan imam. Wajib situ. Bukan wajib sebagai syarat sah semayang. Dok dia ingat je. Tengok ni, masbuk wajib rokok segera ni. Kalau masbuk tak rokok, batal semayang. Tu kata membaca sendiri. Jadi kita tadi tu qasa, ta'arud, ta'ayyum, niat qasar wajib ya. Tapi qasa, ta'arud, ta'ayyum itu untuk sah semayang. Terlupa niat, kena berhenti semayang, kena takbir balik semayang tidak sah. Tapi wajib niat kasar jikalau kamu nak kasar. Tiba-tiba terlupa niat kasar, maka semayang kamu sah, tapi tak boleh buat kasar lah, kena buat tamam sempurna 4 rakaat tu je. Tapi disebut wajib lah ke? Qasa wajib, ta'arud wajib, ta'ayyum wajib, niat kasar wajib, pilih lain. Tak ada. Jangan takbir berlawan ni. Semayang sah dah. Takbir semula maknanya kita nak berhenti semayang. Niat qasar. Niat qasar, ta'arud, ta'ayyum untuk sah semayang ada. Semayang kita sah dah. Kemudian lepas tu kita nak berhenti. Apa hukum kita berhenti semayang sah dah? Haram. Yalah. Semayang sah dah, kita berhenti haram. Kemudian semayang yang kita tak niat kasar, gini, semayang kita gini, kita tak niat, kita tak berhenti. Dah okeylah, tak apalah. Kita ingat nak kasar, lepas tu dah niat, tak apalah, semayang tamam lah. Tiba-tiba bukan kita berhenti haram. Wuduk kita batal contohnya. Assalamualaikum lah dia, wuduk batal ni nak kena pergi semayang semulai. Ambil wuduk balik, kena semayang semulai. Apabila semayang kita hak batal tu hak tamam, kita nak semayang semula wajib tamam, tak boleh nak kasar. Hak terbatal pun tak boleh nak kasar, semayang tu tamam. Kalau sekalian buat batal sama juga lah, tak boleh nak kasar juga. Lepas tu terbatal pun dah semayang tu tamam kan? Tamam lah, tak boleh kasar. Kalau kita semayang kasar, niat kasar, niat 2 rakaat, kita terbatal, kita kentut, kita terbatal, kita ambil wuduk, lepas tu semayang semula tu kita nak kembali kasar pun boleh, kita nak buat tamam semula pun boleh. Kalau terbatal hak kasar, kita semayang semula boleh ulang balik kasar, boleh buat tamam. Tapi kalau kita terbatal hak tamam, kita semayang semula tamam sahaja, tak boleh nak kasar. Hak tu terbatal. Kalau sengaja buat batal pun tak boleh juga. Sengaja buat batal pula, berdosa pula dahnya. Berdosa pula. Dah ada dia lah semayang tamam 8 rakaat. Dah tu imam kita tu semayang qasar, tak apa orang tamam ikut qasar. Orang qasar je tak boleh ikut orang tamam. Kita adalah kita asalnya sama-sama qasar lah. Sama musafir kan. Tapi kita lupa niat kasar. Dia lupa niat kasar. Jadi kita semayang tamam. Dah tu imam kita tu kasar, tak apa. Lepas tu kita orang semayang kasar ni, kalau orang kampung mari masjid tu tengok kita semayang, dia nak tumpang kita semayang, boleh. Lepas tu orang hak musafir tu semayang kasar ke semayang tamam, dia tak peduli sebab dia semayang tamam. Kalau orang musafir tu main tamam, tak ada masalah, sama dengan dia. Kalau orang musafir tu semayang qasar, beri salam, dia tambah rakaat. Orang hak tempatan, hak semayang tamam, dia tak ada masalah. Kita yang semayang qasar ni kena pilih tu imam.
Orang semayang tamam, dia boleh semayang hak imam mana-mana pun. Dia semayang tamam. Tu imam tamam, sama je. Dia semayang tamam, sempurna 4 rakaat. Ketiba imam hak kita ikut tu kasar. Tak ada apa, kita boleh ikut. Lepas imam beri salam 2 rakaat, kita 4 rakaat, kita bangun tambah je lah. Jadi sekarang ni kita tak niat kasar, ikut tu imam kasar. Kita sama-sama musafir dengan dia. Kita semayang tamam je lah. Tak ada apa-apa. Hak kasar sahaja. Dia tak boleh ikut orang tamam. Ada ni. Walaupun orang tamam tu di hujung semayang dah sekalipun. Orang tamam ni orang tempatan. Dia semayang zuhur. Tempat dia tu tamam. Kita ikut dia tasyahud akhir dah. Bila kita ikut tu imam tamam, kita wajib tamam. Walaupun kita ikut hanya 1 juzuk sahaja. Ada ni. Bahkan kalaulah orang semayang tamam tu 2 rakaat. Orang semayang tamam tu 2 rakaat. Kita bila ikut orang semayang tamam, walaupun orang semayang tamam tu bilangan rakaatnya 2, kita wajib tamam juga. Masalahnya macam mana? Sekarang kita nak main kasar. Tiba-tiba kita ikut imam yang semayang tamam, tapi bilangan rakaatnya 2 juga, tapi semayang tu tamam. Dan sekarang ni dia ni tamam walaupun 2 rakaat. Nak ceritanya bila kita ikut imam tamam, kita wajib tamam walaupun imam tamam tu bilangan rakaat dia 2. Contohnya gimana? Contohnya dia ikut waktu imam semayang rawatib 2 rakaat tu. Kan kalau kita katalah dia semayang ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tamam ke qasar tu? Ada ke semayang rawatib qasar? Dah tu 2 rakaat, tamam tu. Pening pula kita ni. Dia memang tamam 2 rakaat bilangan dia kan. Sekarang ni dia semayang rawatib zuhur ba'diyah 2 rakaat. 2 rakaat tu memanglah bilangan rakaat dia 2, tapi semayang dia qasar ke? Tamam. Kalau kita ikut dia, kita wajib tamam. Kena buat 4 rakaat zuhur tu. Dia 2 rakaat tamam, bukan qasar je 2 rakaat, sama bilangan je 2 rakaat. Nak cerita gitu je. Contoh, tiba-tiba dia semayang qada subuh ni, kita katalah dia semayang qada subuh waktu zuhur ni. Dia qada subuh 2 rakaat, tapi 2 rakaat ni qasar ke? Tak, tamam. Maka bila ikut je orang qada subuh 2 rakaat, kita ni wajib kena semayang zuhur 4 rakaat tamam. Sebab apa? Sebab subuh tu tamam tu kan qasar 2 rakaat. Mana kalaulah imam tu tamam, walaupun bilangan rakaat 2, kita hak ikut ni wajib kena tamam. Kita nak qasar, kita niat qasar. Niat qasar pun terikut imam yang tamam, kita wajib jadi tamam. Dia gitu, walaupun kita nak qasar. Jangan cik, jangan. Sebab terkadang kita jadi tu, walaupun sesama kita pun kita boleh jadi. Sebab kalau kata zuhur asar, okeylah, 2 qasar. Kalau maghrib isyak, 1 je qasar, 1 tamam. Mana hak tamam? Maghrib hak tamam. Kita pun semayanglah jamak takhir. Semayang jamak takhir. Kita tak bincang untuk imam. Kita tak bincang untuk imam. Pembayang mana dulu? Ni pukul 9 malam ni. Kita tak bincang. Dia sunat semayang maghrib dulu, sebab dia tertib semayang, dia kena maghrib isyak. Pada ni. Jadi kita tak tanya dia. Lepas tu dia pun takbir, kita pun takbir. Kita ni tak ikut tertib. Kita ambil tuang dia. Tuang dia maghrib isyak. Kita pun niat isyak. Walahal sunat kita semayang ikut tertib. Maghrib dululah baru semayang isyak. Sunat je. Jadi kita ni gi semayang saja. Aku semayang fardu isyak qasar. Jadi kita nak isyak qasar. Tak apalah. Tiba-tiba tu imam tasyahud tu duduk iftirah. Tu imam aku ni maghrib dulu dah, nampak raya ni rakaat kedua ni. Kalau dia isyak qasar, dia duduk tawarruk dah tu.
Ni duduk iftirah ni. Selesai tasyahud tu, dia tambah serakaat lagi. Maghrib dah lah tu imam kita. Jadi tu imam kita tamam. Kita ni qasar tadi wajib buat isyak 4 rakaat. Kena buat tamam sebab ikut imam yang tamam. Yang boleh berlaku sama kita dah tu. Sama jamak dah tu, bukan tak belajar ni, tak bincang. Ni tak bincang. Kalau kena hak jamak takhir zuhur asar tu, kita memanglah qasar belaka. Tapi kalau kena jamak takhir maghrib isyak, qasar satu je. Satu tamam. Ada ni. Tapi di situ nampak salah kita lah dah. Batuk maghrib lah dulunya. Mayang sunat maghrib dulu. Jadi tu imam comel dah buat maghrib dulu. Kita ni buat isyak dulu. Dah memang dak bincang pun buat ikut sunat lah. Buat ikut tertib lah sunat sampai maghrib dulu. Kita mungkin tak ingat, kita mikir ni waktu isyak kan, buat waktu orang dia dululah. Maghrib bawa kemudian. Kita pun mayang isyak qasar. Tiba-tiba imam kita mayang maghrib tamam. Maka isyak qasar kita tu wajib kena buat tamam. Bukan tambah selah, tambah 2 lagi lah. Mana imam naik rakaat ketiga, kita pun naik rakaat ketiga. Imam beri salam selesai ketiga, kita naik rakaat keempat. Ada ni. Niat tu tak jadi, tak payah kita batal dah niat tu. Dia akan jadi tamam dengan sikit. Tak payah tukar dah niat. Ada ni. Ada pun kita ni ikut dia. Kita main maghrib dululah. Sunat maghrib dulu kan, jamak takhir ni kan. Tiba-tiba dia semai isyak dulu, dia qasar. Tak ada apa, tak ada masalah. Kita orang tamam maghrib 3 rakaat, boleh ikut imam qasar isyak, tak ada masalah. Lepas di 2 rakaat dia tasyahud akhir bersalam, kita tambah 1 rakaat. Tak ada isu tu. Kita orang-orang ni, orang tamam maghrib ikut imam isyak qasar, tak ada isu, tak ada masalah tu. Tapi kalau kita qasar isyak ikut imam tamam maghrib, maka isyak kita jadi tamam jugalah. Tak boleh nak qasar dah nak isyak kita tu. Ada ni. Maknanya bukan kata kita dengan orang lain ni kita boleh berlaku bolok gitu tu, sesama kita boleh berlaku. Boleh faham tak tu? Nak cerita hak payah sikit lagi ni. Perkara samalah. Maghrib isyak hak payah sikit lagi. Payah lagi. Lepas tu kata tanya dulu, boleh ke tak saat ni? Kalau tak boleh, berehat dulu. Berehat dulu. Hak masuk dalam tu pegang molek. Hak masuk dalam kepala dah tu pegang molek. Sekarang ni kita sebut tadi, kalau kita main maghrib lah dulu, sebab jamak takhir kan sunat maghrib dahulu. Imam kita tu sembahyang isyak. Jadi niat qasar, tak apalah. Pandai, tak apalah. Dia tinggal sunat lah. Dia sembahyang isyak dulu, nanti imam maghrib pula. Tiba-tiba dah lah dia sembahyang isyak dulu. Dia sembahyang tamam pula isyak. Kena kira 4 rakaat dia isyak. Musafir dia lebih daripada 3 marhalah. Musafir lebih 3 marhalah, memang afdal qasar daripada tamam. Nak pergi KA 3 marhalah ni, kalau Kemamang 3 marhalah dah. 2 marhalah paka harus qasar, tapi tidak afdal tamam. Tapi kalau nak pergi 3 marhalah macam Kemamang, afdal qasar daripada tamam. Sebab mazhab Hanafi wajib qasar, buat tamam tidak sah kalau 3 marhalah. Itu mazhab Hanafi. Dia gitu je. Tapi kalau mazhab Hanafi 2 marhalah tak sapa lagi, jarak boleh qasar. Dia kena 3 marhalah baru sapa. Jadi kalau 3 marhalah memang afdal qasar. Kita lagi kelupa ni. Mana isyak tu kena qasar lah. Dia buat tamang tak setarang ni. Rajin tak kena tepat. Bukan rajin tak kena tepat. Rajin tak kena tepat. Afdal hak 2 daripada 4. Yang kita nak buat hak banyak, hak tak afdal, kenapa?
Hak sikit lebih afdal daripada hak banyak. Kita hak banyak biar afdal duk sikit pun buat sikit semacam. Nak cari sikit semacam. Mana afdal tarawih 20 dengan 8? Afdal 20, buat 8 je. Sebab 20 tu banyak. Afdal dah banyak, ambil sikit tiba-tiba hak ni sikit tu afdal. 2 rakaat qasar tu afdal daripada tamam 4 rakaat. Tiba-tiba dia pergi buat 4 rakaat. Tu cerdik tak kena tepat. Ada ni. Dia hak cerdik betulnya dia nak pergi pakai je. Maka afdal tamam daripada qasar. Buat tamam buat 4 rakaat lah. Pihak kita kira sikit lah biar ada afdal pun boleh ada rakaat mujadah dia kata. Kita ambil qasar juga walaupun 2 marhalah afdal tamam sekalipun. Tak apalah tu. Tapi sekarang ni bila lebih dari 3 marhalah memang afdal qasar. Tiba-tiba dah lah dia pergi pilih isyak dahulu. Ni kita dah bincang lah ni. Kalau jamak takhir zuhur ngasar, tu tak ada isu tu. Sama-sama qasar je. Sekarang ni bila jamak takhir maghrib dengan isyak, ni kena tanya. Tiba-tiba kita ikut betul benar lah ni. Sunat semayang ikut tertib. Sunat semayang maghrib dulu, barulah kita semayang isyak qasar. Pada ni. Jadi kita pun buatlah maghrib dulu. Tiba-tiba tu imam ni pergi pilih isyak dulu. Kemudian dia pergi pilih tamang pula dah. Allah kata berapa kali dah cerdik ni. Kita mungkin tak tahu. Okey. Rakaat kedua maghrib kita makmum ni tengok tu imam pun tasyahud awal juga. Tak apalah tu. Tu imam sembahyang maghrib macam kita lah. Naik rakaat ketiga. Pada ni. Lepas tu sampai sujud kedua rakaat ketiga bangun pula selagi. Ni isyak tamam ni. Tadi kita ingat ke sama macam kita dah lah. Sebab apabila tasyahud awal rakaat kedua maknanya jangkaan kitanya macam kita jugalah semayang maghrib dulu yang disunatkan mengikut tertib. Bangun rakaat kedua bangun ketiga okey lagi lah. Tak ada masalah lah. Mana sama-sama maghrib. Lepas dia sujud yang kedua rakaat ketiga Allahu Akbar. Bangun berdiri pula dah. Bukan tasyahud akhir. Dia semayang isyak dulu tamam. Ni ni kata hak payah sikit ni. Nanti dia kata nak hak ni hak payah sikit ni. Allah nak cerah sama tu kata cerah tak boleh duduk dengan perempuan. Nanti hak cerah-cerah ni hak boleh selesai dulu. Gig jemput Tok Qadi dulu bincang warna-warna ni nak cerah lalu dah ni. Ada apa-apa hal ni. Ke mana? Kalau kuasa cerah duduk di tangan perempuan. Hari-hari cerah lah. Tak cerita cerah lah. Kita nak settle dulu. Nak selesai ni. Apa nak cerahnya? Kita nak jadi makmum sampai ke salam. Barulah pahala jemaah kita tu lengkap. Kalau kita berpisah dengan imam, maknanya di akhir sembahyang kita seorang diri. Pahala jemaah kita tu jadi tak lengkap. Apa tak ni? Pahala jemaah kita tak lengkap. Jadi sekarang ni kita sujud yang kedua, rakaat yang ketiga maghrib kita. Yang mana kita jangka pun imam maghrib macam kita jugalah. Lepas imam sujud yang kedua tu Allahu Akbar. Imam semayang isyak tamam 4 rakaat. Gimana kita? Kita nak bangun tasyahud akhir tak boleh. Bukan sebab kita sepatutnya tasyahud akhir lah sebab kita selesai dah. Tapi kita nak duduk tasyahud akhir tu imam tak buat perbuatan tu, kita tak boleh buat. Tu imam tak buat pada ni. Jadi kalau kita nak kekalkan berjemaah, kita wajib kena tunggu dalam sujud yang kedua tu.
Siapalah imam selesai kat kepak, turun sujud yang kedua, Allahu akbar tasyahud akhir, barulah makmum hak maghrib 3 rakaat ni tasyahud akhir. Bukan congok ni sujud, tunggu dalam sujud yang kedua. Maksud sama lah. Dah kan sujud tu kan tempat berdoa. Berdoa lah panjang-panjang situ. Doa. Mana? Doa lah panjang-panjang. Apa masalahnya, banyak benda kita nak minta dengan Tuhan kan? Dah kita tak boleh bangun. Sebab kita maghrib, mana boleh bangun kat kepak. Kita nak bangun ikut imam kat kepak, kita maghrib mana boleh bangun kat kepak. Kita nak duduk tasyahud akhir rakaat ketiga, tak boleh sebab imam tidak duduk tasyahud akhir. Imam terus bangun tadi, kita tak boleh buat duduk tasyahud akhir yang tidak dibuat oleh imam sebab kita makmum. Kita wajib tunggu dalam sujud yang kedua yang terakhir tu. Tunggu dalam sujud. Alah. Kalau sembahyang tasbih, dia ni. Kita sembahyang tasbih, lagi lama sujud Dah tasbih lagi lama sujud. Dah kira orang. Dah sama mufarakah lah. Mufarakah pada Jumaat kita tak sempurna. Sebab kita ada jalan. Sekarang ni kita sembahyang maghrib 3 rakaat. Imam tiba-tiba sembahyang isyak tamam 4 rakaat. Jadi bila imam naik rakaat keempat, kita tak boleh turun naik sebab maghrib hanya 3 rakaat. Tak boleh naik rakaat keempat, batas sembahyang kita. Mana ada maghrib 4 rakaat. Kemudian sepatutnya selepas ada sujud tu tempat kita dah duduk tasyahud akhir. Kita nak buat duduk tasyahud akhir tak boleh sebab imam tak ada buat tadi. Dia bangun terus, dia tak duduk tasyahud akhir sebab dia baru rakaat ketiga dia sembahyang isyak tamam. Jadi kita nak buat sendiri tasyahud akhir, kita nak buat sendiri duduk tasyahud akhir tu tak boleh sebab imam tak buat. Jadi kalau kita nak kekal berjemaah, kita wajib kena tunggu dalam sujud yang terakhir. Itu sujud, tunggu sampailah imam selesai rakaat keempat, di tasyahud akhir, kita bawalah tasyahud akhir ikut dia. Tak. Rakaat keempat bukan ada surah pun, sekejap je. Ada ni. Ni kata susah sikit kalau berlaku seumpama ni. Tahu dah. Allahu akbar tahulah. Tak timbul isu. Macam mana makmum perempuan dalam tabir nak sedar tu imam ni daripada sujud yang kedua pergi kepada berdiri ataupun berpindah kepada tasyahud akhir. Boleh tahulah sebab dia ada takbir intiqalat. Takbir intiqal ni berpindah rukun. Jadi takbir ni Allahu akbar. Tu takbir. Intiqalat ni berpindah rukun. Jadi Allahu akbar dua kalimah ni kena letak dalam pindah. Kalau pindah tu jauh, takbirnya panjang. Kalau pindah tu dekat, takbirnya pendek. Sunat seumpama tu. Jadi sekarang ni daripada sujud kepada berdiri pindahnya jauh. Daripada rukun sujud pada rukun qiyam, hukum dia jauh tu kan. Maka dia pun Allah. Kita dalam takbir pun tahulah muka dia takbir panjang. Tapi kalau selepas dia sujud yang kedua, Allahu akbar, maya maghrib dah tu tasyahud akhir, boleh tahulah. Sama duduk sembahyang sama-sama ni kan, ni orang tabir. Contoh kalau perempuan dalam tabir mari lewat ni kita tak tahulah tu imam ni rakaat berapa. Kita tahu tu imam rakaat berapa. Mungkin tu imam ni baru sembahyang, tengah sembahyang, hujung sembahyang, kita tak tahu. Jadi lepas daripada sujud yang kedua, macam mana kita nak tahu imam tu berpindah kepada berdiri ataupun berpindah pada duduk? Duduk sama ada tasyahud awal mungkin, duduk sama ada tasyahud akhir mungkin. Tahunya daripada mana? Daripada takbir intiqalat lah. Tapi kalau tu imam tu jenis pening, jenis pening, bukan kata serupa.
Tepak hok jauh pindah, Allahu Akbar. Tepak hok dekat, Allahu Akbar. Ni kena jack ni. Kena jack, kena kena tunjar biasa ni. Ada. Memang kalau learn ni banyak Tok Imam pesen tu. Dia bukan masalah tu saja. Kita ni kita makmum, bila imam sampai pada rukun yang dia pindah, kita disunatkan segera mengikut imam. Apabila sampai kepada rukun yang imam pindah, kita sebagai makmum disunatkan segera berpindah rukun. Jadi sekarang ni dia sudah sampai ke tempat rukun dipindah, tapi dia Allahu Akbar, tapi dia rukun dipindah tu duduk lama dah sampai dah. Jadi susah kita pun kena lambat berpindah. Jadi kuranglah kitanya, sebab kita tidak segera berpindah apabila imam sudah sampai pada rukun yang dia nak pindah tu. Kenapa kita lambat? Kita tidak segera berpindah sebab takbir dia panjang. Kalau dia takbir mengikut hak disunatkan, dia daripada sujud kepada duduk tasyahud, Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Tapi kalau dia daripada sujud berpindah pada duduk tasyahud, Allahu Akbar, kita pun tunggu bawah ni. Bila nak bar ni, dia duduk lama dah tasyahud ni. Jadi lambat kita berpindah rukun. Jadi kita tak sempurna lah cara kita berpindah rukun. Berpunca daripada imam pening. Ni kita pun jadi pening sama. Tak, bukan kita dalam semayang ni bab berpindah rukun. Hak tadi tu tak tahu semayang apa, maghrib ke isyak. Jadi tu kita Tok Imam nak ke mana ni. Tapi kalau semayang biasa pun, semayang biasa ni, kita kata semayang Zuhur contoh, semayang biasa ni, tiba-tiba semayang biasa duduk kampung ni, semayang tamam lah. Tiba-tiba imam ni tak cukup rakaat contohnya. Mana terlupa tak cukup rakaat. Rakaat tiga sujud rakaat tiga ni, Allahu Akbar. Tok Imam ni tasyahud akhir dah ni. Mana kita dalam tabir, walaupun tak nampak, kita tahu Tok Imam tak cukup rakaat. Tahu kat mana? Allahu Akbar. Tu tasyahud pendek je. Ataupun cukup dah 4 rakaat. Dalam sujud yang kedua, rakaat keempat, tiba-tiba imam Allahu Akbar. Imam terlebih rakaat dah. Boleh tahu walaupun tak nampak. Sebab apa? Takbir intiqalat tu. Tu penting jaga takbir intiqalat ni. Bukan sama tukar. Hak berpindah yang jauh, Allahu Akbar. Berpindah dekat, Allahu Akbar. Kata. Ni kadang-kadang kita boleh nampak, memanglah itu perkara sunat. Faham tak ni? Tapi takbir intiqalat mazhab Hambali bukan sunat, wajib. Itu mazhab Hambali, jaga molek. Ni kadang-kadang kita boleh tengok. Ni kita boleh nampak ni. Daripada i'tidah berpindah rukun kepada sujud, jauh lah tu. Sepatutnya i'tidah Allahu Akbar. Panjanglah sikit. Ni dah ni, dia turun. Apa? Allahu Akbar. Lama mana lah sujud tu dia takbir. Masa berpindah dia tak takbir. Bergaya bunyi lagu sedap. Turun dulu siap-siap. Tak ada takbir, tak ada zikir di situ. Dalam sujud Allahu Akbar. Dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la. Bukan Allahu Akbar dalam sujud. Allahu Akbar tu takbir intiqalat, takbir ketika berpindah rukun, bukan takbir dalam rukun sujud. Sama juga daripada sujud kepada berdiri. Daripada sujud bangun sela-sela, tegak, Allahu Akbar, baru takbir. Ada mudah. Tapi makna masa dia berpindah rukun, ada tak takbir intiqalat? Tak ada lah. Takbir intiqalatnya di mana? Dalam berdiri. Ada takbir intiqalat dalam berdiri? Tak ada.
Mana ni? Tepat dia tak buat. Tepat habis dah baru nak buat. Ya, ini bab semayang je mudah je ni. Daripada perkataan takbir intiqalat tu, kita boleh tahu dah. Takbir intiqalat. Takbirnya apa? Allahu Akbar. Itu dipanggil takbir. Intiqalatnya apa? Berpindah rukun. Jadi takbir ni mana tempat dia? Ketika berpindah rukun. Ketika mana berpindah rukun? Tanya juga tu, go. Ketika berpindah rukun. Ni i'tidal, belum berpindah. Ni sujud, sudah sampai kepada rukun yang kita pindah. I'tidal, belum berpindah. Sujud yang pertama sudah sampai di rukun pindah. Sujud yang kedua belum berpindah. Berdiri tegak sampai di rukun yang kita pindah. Bila kita nak mula Allah tu, bermulanya kita berpindah, bermulanya kita kata Allah. Bilakah kita sudahi dengan bar? Ketika berakhirnya pindah, di situlah bar. Sebab itulah tabi intiqalat ni bainal ibtidah lintiqal wa intihai, tu tempat dia. Tapi intiqalat ni tempatnya bermulanya pindah sampailah kepada berakhirnya pindah. Itu tempat Allahu Akbar. Sebab intiqalnya adalah ketika bermula pindah sampailah kepada berakhir pindah. Sampai ke sujud, itu sudah sampai pada rukun yang kita pindah. Bukan intiqal lagi di situ. Sudah sampai pada rukun yang kita pindah. Jadi bergerak je Allah. Bar ni sedang molek, kita pun nak sapa kepada rukun yang kita pindah. Hak nyatanya tu imam. Tapi tempat takbir intiqalat ni kepada kita samalah. Kita makmum pun ada takbir intiqalat. Kita semai seorang pun ada takbir intiqalat. Di mana tempat? Tempat pindah yang samalah. Cuma kalau tu imam ni dia membabitkan orang nak ikut di belakang. Sebab tu takbir intiqalat disunatkan kuat. Sebab apa? Sebab makmum nak mengikut imam ketika imam berpindah rukun. Bila makmum afdal berpindah selepas imam sampai kepada rukun yang dipindah. Macam mana kita nak tahu imam sampai rukun yang pindah? Kita tak nampak bar. Tu siapa dah tu? Kita pun berpindahlah rukun. Ada ni. Kalau buat bolok tu susahlah. Pada ni. Kita mari tengah semayang ke, ataupun imam rakaat terkurang ke, ataupun imam rakaat terlebih ke, dalam tabir mengigal lah. Ke mana? Ya tak tabir iyalah. Contohlah kita kata imam naik rakaat kelima tapi takbirnya pendek. Allahu Akbar. Kita pun 4 rakaat kan? Apa lagi? Tasyahud akhir. Kita pun tasyahud akhir. Kena tu imam luar tu naik rakaat kelima. Dia lupa rakaat, tapi dia takbirnya pendek. Jadi kita dalam takbir ni dah 4 rakaat. Tasyahud akhir apa lagi? Kita pun dah tasyahud akhir. Kita duduk tasyahud akhir dah, kita dah tahu naik rakaat kelima. Tiba-tiba kita tengah-tengah tasyahud akhir, tu imam Allahu Akbar. Tu imam buat apa tu? Tu imam sujud sahwi lah jangkaan kita. Dah. Lepas tasyahud akhir kalau ada Allahu Akbar ke mana? Lepas tasyahud akhir kalau ada Allahu Akbar berpindah ke mana? Kepada sujud sahwi. Allah tu imam sujud sahwi dah ni. Kita pun sujud. Tu sujud. Sami Allahu liman hamidah. Ya je sahwi apa sami Allahu liman hamidah? Dah ke mengigal makmum dah tapi. Sudah je semayang buka tabir. Ni kalau tu imam ni muda lagi, ni mokcik nak cakap sepatah dengan tu imam. Tak apa, mokcik orang tua tak boleh nak kata apa. Tak apa orang tu cakap nak kata mana. Ni mokcik nak tabir ni wahara sekali ni tu imam buat seumpama tu. Nak orang ni mokcik saya bukan sengaja, saya terlupa rakaat naik rakaat kelima. Bukan isu awak naik rakaat kelima. Awak naik rakaat kelima tahu awak lupa, tak ada isu di situ, syarat tak ambil salah pun. Isunya awak naik rakaat kelima awak takbir macam mana?
Itu isu dia, bukan isu kerana saya ni lupa. Manusia mestilah tak lepas dia lupa. Isunya kamu takbir tu tak betul. Sepatutnya kalau dia terlebih rakaat, dia nak berpindah daripada sujud, kiraan dia rakaat 3 barulah pada rakaat keempat dah tu. Kiraan dia rakaat 3, dia pun nak berpindah pada rakaat keempat berdiri. Takbirnya macam mana? Allahu Akbar. Lepas tu bagi dia, bagi kita rakaat kelima tu, tapi kita tahu dia rakaat kelima. Kita nak tunggu ke? Kita nak farakah, nak cerah ke? Macam cik kata tu, kau anda gila. Lepas cerah nyesal pula. Senang-senang. Lepas cerah nyesal, aku cari pula. Akhirnya orang kata gila tolak. Dah. Cerah mudah sangat. Lepas tu nyesal pula. Dah lah, kita bercerah. Tengok-tengok makmum lain boleh-boleh ada tunggu untung dia lah boleh jemaah siapa ke sesar. Ruginya kita duk cerah awal-awal. Itulah. Nak cerah sangat rugi lagi, nyesal kan. Orang lain ikut imam sampai ke selesai. Boleh pahala berjemaah sampai selesai. Dia kalau takbir intiqalah bukan tempat dia. Kalau mazhab Hambali dengan sengaja tidak sah semayang. Kita mazhab Syafi'i dengan sengaja hukumnya makruh. Sebab dia intiqalah wajib. Kalau mazhab Hambali kita sunat hay'ah. Kita meninggal takbir intiqalah hukumnya makruh. Termasuk meninggal takbir intiqalah, kita takbir bukan di tempat dia. Itu panggil meninggal jugalah, panggil tak takbir jugalah. Baru takbir, bukan panggil, tak panggil takbir intiqalah lah. Mana dia meninggalkan sunat hay'ah takbir intiqalah. Kalau mazhab Syafi'i kita makruh. Sebab kita takbir intiqalah sunat hay'ah juga, bukan wajib. Beda. Kita ni hok ngelah ngujung dah ni. Panjang juga jadinya. Tadi cuma kita sebut berkaitan dengan hak martabat yang keempat tu. Martabat keempat tu hak kita kata kemungkinan hak ni hak kita keliru sikit. Kalau martabat yang ketiga, sembahyang fardu zuhur, hak tu mudah, qasar, ta'aruf, ta'ayyun, selesai saja aku sembahyang fardu zuhur. Martabat yang keempat ni, mai Jumaat kena niat imam dan makmum. Hak tu mungkinlah kita kena kemas sikit. Kemudian kita nak kasar. Kasar tu kita kadang-kadang bertukar dengan niat jamak. Walah niat kasar saja yang kita bicara dalam takbiratul ihram. Kemudian niat kasar ni wajib bagi orang yang nak kasar, bukan wajib sebagai syarat untuk sah rukun niat. Adapun qasar, ta'aruf, ta'ayyun itu syarat untuk sah rukun niat. Itu lain. Ada ni. Kemudian hak niat imam, niat makmum ni jadi 4 lah bagi sembahyang Jumaat. Sebab Jumaat syarat sahnya berjemaah. Jadi kalau sembahyang Jumaat niatnya bukan 3 dah lah, dia ada 4. Kalau zuhur niat 3 je, qasar, ta'aruf, ta'ayyun. Kalau Jumaat dia qasar, ta'aruf, ta'ayyun saja aku sembahyang fardu Jumaat, imam saja aku sembahyang fardu Jumaat, makmum. Ataupun kedua-dua ni tak niat imam, tak niat makmum, dia niat berjamaah. Okey juga. Saja aku sembahyang fardu Jumaat berjamaah. Saja aku ni imam niat berjemaah, okey. Makmum saja aku sembahyang fardu Jumaat berjemaah, okey juga. Jadi 4 di situ. Dia ada 4 juzuk dalam niat. Saja aku sembahyang fardu Jumaat itu qasar, ta'aruf, ta'ayyun. Niat imam bagi imam, niat makmum bagi makmum. Kemudian imam dengan makmum ni boleh niat berjemaah, boleh. Saja aku sembahyang fardu Jumaat berjemaah. Imam niat gitu pun boleh, makmum niat gitu boleh. Jadi dia ada 4. Sebab apa? Sebab Jumaat syarat sahnya berjemaah. Sama juga dua laginya, jamak takdim kerana hujan dan juga sembahyang ulang. Jadi 3 sembahyang ni. Ataupun sembahyang nazar, dia bernazar untuk berjemaah. Dia kena niat jugalah berjemaah tu. Tapi nazar tu kita jangan sebutlah, kita hanya sebut 3. Sembahyang yang syarat sahnya berjemaah adalah Jumaat, jamak takdim kerana hujan dan juga sembahyang ulang. Jamak takdim kerana hujan, jamak takhir tak ada hujan ni. Kasar tidak ada, jamak takdim kerana hujan.
Kemudian jamak takdim kerana hujang ni, semai zuhur tu semayang waktu dia dah. Tak berjemaah pun tak apa. Tapi kita berjemaah jugalah. Semai asar tu wajib berjemaah. Syarat sah dia berjemaah. Ada ni. Zuhur kalau kita tak berjemaah pun okey je, sebab zuhur memang waktu dia. Kita jamak takhir, jamak takdim. Zuhur tuang dia dah situ. Hak timbulnya asar tu mari ambil dan mari awal dan waktu zuhur. Asar tu timbul. Jadi hak zuhur ni syarat berjemaah ke tak? Syarat, sebab dia waktu di situ dah. Asar tu. Ya, asar tu jamak takdim tu. Waktu dah sampai lagi tu dia jamak takdim. Kan hujan. Asar ni wajib berjemaah, syarat sahnya berjemaah. Mana kalau hujan tu kita kena ni kemudian oleh kerana jamak takdim ni kena niat dalam sembahyang pertama kan. Jadi kalau kita nak jamak kau, kita kena cuit dengan kawan kita lah. Hujan lebat molek cuit kata sudah semai zuhur kita pergi belakang kita jamak takdim kerana hujan. Jadi maknanya memanglah kita berjemaah dah asar tu, tapi kita nak kena niat pula. Niat jamak takdim tu di mana? Dalam sembahyang yang pertama. Kalau sudah salam zuhur, kita main jamak no. Dia tak niat tak boleh lah. Sebab jamak takdim kena niat dalam sembahyang zuhur. Jadi kita kena pakat kawan kita tu. Imam takbir zuhur, kita pucut kawan kita. Ni hujan molek kita jamak takhir no. Kita pakat kawan kita. Sudah imam bagi salam, nanti kita pun berundur pergi sembahyang belakang, kita pun berjemaah dua orang. Ada ni. Tak mana zuhur pun berjemaah juga, tapi zuhur berjemaah tu fadilah. Asar berjemaah tu wajib. Asar berjemaah tu wajib. Dia tak boleh buat asar kan. Dia kena wajib berjemaah. Kita kalau jamak musafir ke jamak sakit ke, tak syarat berjemaah, fadilah berjemaah. Adapun jamak takdim kerana hujan, syaratnya berjemaah. Kemudian bukan di rumah tak boleh, dia kena di masjid ke tempat yang berasingan daripada rumah kita. Ada. Tapi nak ceritanya semayang yang kedua, semayang asar atau semayang isyak tu syaratnya berjemaah. Kalau seorang tidak sah awal-awal lagi, maka dalam niat tu kena tambah satu lagi. Niat imam ataupun niat makmum ataupun niat berjemaah. Untuk semayang kedua tu lah. Untuk semayang asar ataupun semayang isyak. Sebab dia yang mari kepada waktu yang pertama. Ada jamak takdim. Adapun diri semayang zuhur tu, hotong waktu, semayang maghrib hotong waktu, berjemaah fadilah, bukan syarat. Berjemaah semayang asar dan waktu zuhur. Berjemaah sembahyang maghrib, sembahyang isyak dan waktu maghrib, jamak takdim. Berjemaah sembahyang kedua tu wajib. Maka dalam takbirnya wajib kena tambah niat imam ataupun niat makmum. Jadi 4 orang kena niat. Qasar, ta'arud, ta'ayyum, saja aku sembahyang fardu zuhur, saja aku sembahyang fardu isyak, makmum imam ataupun makmum ataupun niat berjemaah. Gitulah, kena 4 juzuk situ. Kemudian hak syaratnya hujang ada ketika takbir zuhur. Hujang ada ketika salam zuhur. Dan hujang masih lagi ada ketika takbir asar. Tengah-tengah semai zuhur tu, rakaat tu hujang berhenti sekejap, tak ada masalah. Tapi pada masa salam zuhur tu hujang ada semula. Kemudian lepas dari salam zuhur kita pun bundur ke belakang, kita pun takbir asar. Masa takbir asar tu hujang masih lagi ada. Tengah-tengah sembahyang asar tu kan pertama hujang berhenti dah, sampai ke sudah hujang berhenti, tak ada masalah. Mana sah jamak takhir tu, jamak takdim kan hujang tu. Tapi nak ceritanya sembahyang yang kedua tu asar tu isyak, syarat sahnya berjemaah. Sama dengan sembahyang ulang, main ulang itu juga. Kita sembahyang dah kali pertama, kemudian kita ulang pula sembahyang kali kedua. Sudah tu semayang, anak kita baru balik. Kita tanya, mu semayang tak lagi mak? Tak semayang lagi mak. Tak apalah, kita semayang 2 orang. Dah nampak mak semayang dah saat ni kan? Tak apalah, mak ulang lah. Ulang tu hukumnya sunat. Semayang ulang tu sunat. Tapi nak ulang syaratnya berjemaah. Rajin hari ni nak semayang 2 kali ulang seorang diri. Haram serta tidak sah. Semayang tak ada rasa khusyuk kurang, perbanyakkan semayang sunat. Ulang semayang tak boleh. Ulang semayang boleh hanyalah jikalau berjamaah. Kemudian pandangan muktamad, ulang hanyalah sekali sahaja.
Sekali je lah. Balik pula anak seorang lagi. Tak payahlah tu. Sekali je lah. Sekali je. Dah. Balik suku-suku kan. Balik suku-suku. Dia ulang hanyalah sekali saja. Walaupun ada pandangan ulang banyak mana pun, berapa kali pun boleh, selagi waktu masih lagi ada. Waktu masih lagi boleh ulang. Tapi pandangan muktamad sekali sahaja boleh ulang. Tapi kita nak cerita di sini, semayang ulang tadi tu syaratnya berjamaah. Jadi dalam takbir, selain daripada qasar, ta'arud, ta'yun, kena niat berjamaah, niat imam ataupun niat sebagai makmum. Ni. Niat berjemaah macam mana? Gini, kita niat berjemaah di luar takbiratul ihram dipanggil. Ada ni. Tak kira masa Fatihah ke masa rakaat, tak kira lah. Niat berjemaah ketika di luar takbiratul ihram. Situ je. Hukumnya makruh kepada makmum. Kalau dia niat makmum di luar takbiratul ihram, boleh ikut imam sebagai makmum, tapi tak ada fadilah 27. Tapi bolehlah ikut imam tu, tapi sebagai makmum tu jadilah sah sebagai makmum, tapi tidak ada fadilah 27. Adapun imam niat imam di luar takbiratul ihram tidak makruh. Imam boleh fadilah berjemaah walaupun niat tu kemudian. Tetapi kalau imam tu niat kemudian, rugilah, sebab di permulaan sembahyang dia seorang diri. Dia boleh berjemaah selepas dia niat imam je. Hak ni hak biasa berlakunya. Hak dia sembahyang seorang, orang ikut kemudian, dia pun niat imam. Tu ni boleh fadilah berjemaah sekadar hak berjemaah tu lah. Tapi kalau imam ni daripada awal-awal lagi duduk depan jadi imam, tiba-tiba niat imam, ketika baca Fatihah barulah niat imam, memanglah dia tidak makruh dan dia boleh fadilah berjemaah, tapi rugilah masa takbir tu dia seorang diri, tak jadi imam, tidak berjemaah. Biasanya imam niat di tengah semayang ni, hak orang mari turut dia ketika dia sedang semayang. Jadi di tengah-tengah semayang, orang mari ikut dia, maka dia pun niat menjadi imam. Tidak makruh, dan didapat fadilah berjemaah sekadar mana dia berjemaah tu lah. Adapun makmum, niat makmum di luar takbiratul ihram, sah menjadi makmum, tapi makruh tak dapat fadilah berjemaah. Dia gitu. Jadi fadilah main seorang je lah jadinya, gitu je lah. Tak mari niat nak majmu'ah, tapi niat tak mari. Niat pasal mana tahulah. Nak berjemaah ni takbir ni berjemaah ni memang ada depan ni, tapi berjemaah tu tak mari niat. Allah tak mari niat ni pasal mana berkali tak mari sungguh tu. Tak mari sungguh. Payah punya keniat ni. Baiklah. Dah tapi tak mari. Biarlah, kata tak mari je lah. Niat ni mudah sangat je lah. Dah mari tu nak berimam, tapi niat mesti dah takbir. Kalau sebelum takbir niat, tak ada mazhab Syafi'i kita tak dikira lagi. Gitu je lah. Tak mesti mari mana Cik dah dia kata tak mari. Tuan dia kata tak mari, kita kata mesti mari. Tuan dia kata tak mari. Lepas tu nak balau kan dia. Tuan dia kata tak mari. Orang lain kata takkan tak mari, niat makmum. Kamu nak masuk sah ramai-ramai tu kan. Dan orang ni tak mari. Dah. Tuan kata tak mari lah. Jadi payahnya lah niat ni. Jadi hak niat
dalam takbir ni, kalau semayang Jumaat, jamak takdim kerana hujan, kemudian satu lagi semayang ulang, kalau tak niat je dalam tu, kena berhenti lah. Sebab niat tidak sah. Kita katalah kita semayang Jumaat, tiba-tiba dalam takbir tu tak niat makmum, maka niat tu tidak sah sebab tak cukup dia punya juzuk dia. Mana kena mulalah tidak sah. Tapi mula sebab tidak sah. Kalau hak tadi mai zuhur, bila kita tak mari niat dalam takbir, sembahyang kita sah. Tak boleh berhenti sembahyang. Tak dia berhenti sembahyang tu berdosa. Tak boleh pada tujuh pun, kawan-kawannya kita boleh ikut waktu imam. Kalau kita tak niat makmum selepas daripada takbir tu, tak niat makmum, kita tak boleh ikut tu imam sebab kita seorang diri. Ada ni. Tapi kalau lah kata dia takbir zuhur, bukan ulang ni, semai zuhur hak wajib, dan takbir dia lupa nak niat, niat dia sah dah, qasad ta'arud ta'ayun, maka semai dia sah dah, boleh tak berhenti? Tak boleh lah. Macam mana ni? Kalau nak ikut juga tu imam, kena niatlah makmum di ketika tu. Niat makmum di ketika tu selepas dia takbiratul ihram, memanglah tak dapat fadilat 27, tapi jadi makmum juga. Mana kalau tu imam baca surah panjang ke, kita boleh tunggu je lah, sebab kita makmum dia. Kalau kita tak niat makmum, kita akan jadi seorang diri. Imam baca surah panjang, kita tunggu batas sembahyang kita sebab kita bukan makmum dia. Ada ni, kena niat jugalah kalau kita nak jadi makmum. Kita nak berhenti tak boleh. Tapi kalaulah tak mari niat makmum, terlupa niat makmum, kalau semayang tu syarat sah dia berjemaah, macam Jumaat, tu niat dia tidak cukup syarat, tu tak sah, tu kena buat semula. Tu kena berhenti balik lah, kena takbir semula, sebab juzuk niat wajib tu tak cukup, sebab kita tak niat berjemaah. Mai Jumaat semayang jamak takdim kerana hujan, dan juga semayang berjamaah. Kan? Hari ni pun kita perhabis niat tu nampak ayahnya. Dia larat. Tak dang. Setengah tempat duha 2 jam. 2 jam. Kita ni atas kursi ni boleh 2 jam. Kalau atas kursi kalau kira. Dia atas latar je. Kalau atas latar, orang tua boleh belunjuk, tempat boleh belunjuk. Kalau tempat tu ramah, nak belunjuk kat mana? Kalau sekarang ni boleh belunjuk lah, sebab dia ada penjarakan. Duha sejam setengah tu, setengah kau tua tu, Allah, dia kata nak kebangun. Nak kebangun. Kalau atas kursi gini, okey je. Ada orang ngajar duha 2 jam, 3 jam. 2 jam tu normal je. Normal je 2 jam. Tapi atas kursi lah. Dia kelas-kelas muslimat dia 2 jam. Kadang dia ada tempat 3 jam. Allah kata 3 jam. 3 jam baru betul. Tauhid sejam, fiqh sejam, tasawuf sejam. Baru jadi sungguh belajar. 3 jam. Dia ialah orang mengajar ni, dia biasa orang mengajar ni, ketika mengajar tak gapa-gapa, lepas habis mengajar tu lah baru berasa. Lepas tu lah uzur-uzur tu, masa mengajar sihat lepas mengajar kat ubah. Jadi uzur, tapi dia doktor kata kurangkan mengajar. Lama-lama doktor kata berhentilah mengajar. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Hidup dia gitu dah. Mana dia mengajar tu jadi segar sekejap. Lepas habis mengajar tu kat rebah semula. Dan ada satu guru hak tak boleh dah, tak boleh. Dia duduk atas lembek dah. Mana dia ngajar lagi. Dalam bilik tu mari anak murid 2-3 orang. Teman. Lepas tu speaker tu orang naik atas masjid. Ada ni speaker naik atas masjid. Maknanya dia duduk dalam bilik dia. Tapi adalah anak murid 2-3 orang hak sebagai syarat anak murid tu lah. Anak murid tak ada 2-3 orang dalam bilik tu. Batang nombor ramai-ramai lagi duduk atas masjid lah. Mana? Dah. Ke orang belajar rasuran ni.
Orang belajar lain pula dah. Masa tengah belajar tu puasa dah sihat, lepas wallahu a'lam segar. Ke mana? Ha? Orang mengajar, masa mengajar tu okey, lepas habis mengajar tu baru berasa pening kepala ke apa ke. Orang belajar ni pula tengah belajar tu pening kepala, wallahu a'lam cerah. Terbalik jadi. Dalam kita jam setengah ni ke paling minimal dah kita kuliah duha ni. Ni dia duha. Minimal molek apa minimal cik? Minimal tu molek dah minimal sekurang-kurang. Allah. Kalau surah imam, kalau surah imam Selasa tu, kalau ni ada kedak tahu lah, dulu ada lauk siap aku jual. Surah imam Selasa tu sebelum PKP lah, sekarang ni dia jual tak lagi lah. Maknanya lauk ada dah. Lepas tu orang tua lah, orang tua beli dia kata mana lauk dia tu mana kena dengan selera. Dia orang tua ni nak makan orang tak mudah-mudah. Kalau dah kena dengan selera dia tak makan. Mana kena dengan selera. Mana dah sekadar balik pun nak nasi je. Bukan isu cik. Bawa nak masuk bukan isu dia. Kemudian kita nak cerita hak berkaitan dengan berjemaah ni. Tambah sikit lagi. Bila kita perhabis kitab tu, dia berjemaah semai Jumaat. Syaratnya berjemaah. Tetapi satu rakaat pun okey dah. Maknanya kalau dia ikut imam kat pertama, naik kat kedua Jumaat, dia sakit perut contohnya. Kalau ikut tu imam kau sakit dah tahan dah ni, dia pun mufarakah, dia pun semai seorang. Boleh Jumaat dia sebab dia boleh rasa rakaat bersama dengan imam. Dia tak syarat berjemaah sampai ke salam. Ataupun dia mari tu imam kat kedua dah. Dia mari tu imam kat kedua dah. Maknanya dia pun ikut imam satu rakaat je, dia dapat Jumaat. Tapi kalau dia mari imam kat kedua dah, imam iktidal dah kat kedua, maka dia pun ikut imam, dia pun kena tambah 4 rakaat zuhur. Tetapi masa dia takbir ikut imam iktidal ni, dia wajib niat Jumaat 2 rakaat. Wajib niat Jumaat. Tapi buatnya zuhur. Itu panggil niat lain, buat lain. Dia wajib niat saja aku semayang fardu Jumaat makmum. Dia niat gitu. Tapi masa dia ikut tu imam tidak dah rakaat kedua, imam sujud dah rakaat kedua, imam tasyahud akhir dah, dia takkan dapat Jumaat. Sekalipun dia wajib niat Jumaat atas pandangan muktamad, lepas imam salam dia kena tambah 4 rakaat zuhur. Tapi kalau dia boleh sempat dengan imam rakaat kedua tu, dia boleh 1 rakaat dengan imam rakaat kedua, dia boleh Jumaat tambah 1 rakaat saja lepas imam beri salam. Yang mana Jumaat berjemaahnya cukup 1 rakaat okey dah. Jamak takdim kerana hujan pun sama. Dia berjemaah 1 rakaat pun okey dah. Sekarang ni dia jamak takdim kerana hujan. Dia pun bundur belakang dengan kawan dia, contoh kawan tadi. Dia pun niat berjemaah. Naik rakaat kedua. Tak okeylah kenapa pun. Dia pun niat mufarakah. Okey dah. Dia jamak takdim kerana hujan. Dia hanya syaratnya berjemaah kena dapat 1 rakaat. Tapi pandangan Syekh Ramlinya berjemaah sekadar berjemaah dalam takbir ihram pun tak apa dah. No. Allahu Akbar saja aku semayang fardu asar makmum kerana Allah. Okey. Dah. Lepas tu dia mufarakah dah. Okey dah. Itu pandangan Syekh Ramli. Cukup niat berjemaah dalam takbir ihram semayang yang kedua semayang asar. Tapi pandangan muktamadnya macam Jumaat juga, sekurang-kurang berjemaah 1 rakaat sekurang-kurang. Jadi macam Jumaat sekurang-kurang berjemaah 1 rakaat. Semua jamak takdim kerana hujan pun berjemaah semayang kedua tu sekurang-kurangnya 1 rakaat. Berbeza dengan berjemaah semayang ulang. Berjemaah semayang ulang wajib sampai ke selesai semayang. Wajib sampai ke selesai sembahyang. Ada ni. Sehingga kan kalau imam tu beri salam, tiba-tiba dia baca panjang tak beri salam,
Sekira-kira bercerah dah dia dengan tu imam, jauh dah dia sembahyang seorang ni, imam beri salam dah, batal sembahyang dia. Tapi kalau imam beri salam sembahyang ulang ni, dia makmum lambat sedikit dia beri salam sebab ada doa sikit, tu tak apa. Bukan kalau imam memberi salam, tiba-tiba sembahyang ada kesalahan imam yang sepatutnya sahwi, imam tak sujud, makmum hok sembahyang ulang ni dia boleh sujud sahwi. Sekadar sujud sahwi tu boleh lah. Sekadar sujud sahwi boleh. Tapi nak ceritanya, kalau imam beri salam, dia baca doa panjang ni, dia nak beri salam kita akhir ni, dia doa panjang, sekira panjang perceraian, dia kira macam terputus dengan tu imamnya, maka batal sembahyang. Sebab apa? Dia seorang diri lama sangat. Yang mana sembahyang ulang syarat sah berjemaah sepenuh sembahyang. Sembahyang Jumaat syarat sah berjemaah 1 rakaat sudah memada. Sembahyang jamak takdim kerana hujan syarat sahnya berjemaah 1 rakaat pun sudah memada. Tak syarat sekalian sembahyang. Itu hak berkaitan dengan sembahyang, hak syarat sah dia berjemaah, sembahyang Jumaat, jamak takdim kerana hujan, dan juga sembahyang ulang. Hak duduk di martabat yang keempat, hak dalam niatnya qasar, ta'arud, ta'ayyun dan niat berjemaah. Boleh kita nak perhabis sikit lagi ke bawah tu. Waktu bicara rekah je tu. Tanbihu ni satu penjagaan. Bermula hikmah dituntut meniat akan zat semayang kerana mengeluarkan dia sekalian ibadah yang lain daripada semayang. Sebab apa niat sahaja aku semayang? Nak keluar daripada hak ibadah-ibadah yang lain dan nak keluar daripada perbuatan-perbuatan adah. Pada ni. Kena niat sahaja aku semayang. Dia kalau berdiri gitu ada lagi ibadah lain selain dia semayang. Tapi hikmah dia kenapa kena kosong saja aku semayang, nak keluar ibadah yang lain daripada semayang, dan keluar segala semayang sunat dengan niat fardu. Kenapa kau semayang fardu wajib niat fardu? Martabat yang ketiga dan keempat tu sebab nak membezakan dia dengan semayang sunat. Dan keluar segala jenis waktu dengan niat satu waktu yang tertentu. Jadi kenapa wajib niat zuhur? Nak beza dengan hak asar, nak beza dengan hak maghrib. Lepas tu kena niat, kena ta'ayyunkan waktu tu. Kenapa kena niat duha? Nak membezakan dengan semayang yang lain. Sebab ini semayang waktu duha. Dia gitu. Tu sebab tu wajib kena ta'ayyunkan waktu. Dan keluar makmum dengan niat dirinya imam, dengan akasnya. Mana dia niat makmum ni, nak membezakan dia dengan imam. Lepas tu wajib niat niat berjemaah, niat makmum. Nak beza dia kata imam. Niat imam nak membezakan dia dengan makmum. Hak martabat yang keempat. Kita habis cerita bab rukun yang pertama, rukun niat serta dengan syarat-syarat niat. Kemudian hak sunat tadi, hak dalam niat bilangan rakaat sunat, niat kerana Allah sunat, niat adaan tunai ataupun qadaan sunat. Kemudian niat menghadap kiblat pun sunat. Saja aku semayang fardu zuhur 4 rakaat tunai makmum menghadap kiblat kerana Allah. Menghadap kiblat tu wajib, syarat sah semayang. Niat menghadap kiblat tu sunat. Pada dia macam tadi semayang tunai dalam waktu tu wajib, niat tunai tu sunat. Niat tunai tu sunat. Semayang lillahi ta'ala ikhlas tu wajib, ikhlas tu. Tapi dalam niat tu lillahi ta'ala tu sunat. Dia gitu. Jadi niat bilangan rakaat sunat, niat kerana Allah sunat, niat adaan ataupun qadaan tu sunat, niat menghadap kiblat pun sunat. Tapi biasa timbul isunya niat tunai dan niat qada. Niat tunai dak timbul isu mana kalau semai tunai ni? Dia tak niat pun tunai. Macam mana kalau saya nak main qada dah ni, banyak qada lama-lama ni. Saya wajib tak niat qada? Tak wajib. Niat tunai, niat qada hukumnya sunat. Dia nak main qada ni timbul isu. Saya semai qada ni wajib tak kena niat qada? Sunat. Tak sedaplah tinggal sunat. Jangan tinggallah benda sunat. Kena niatlah qada tu. Kalau tinggal benda sunat memang tak sedap. Tapi wajib ke tak niat tunai apa niat qada? Sunat. Pada ni. Hak wajibnya martabat pertama qasar saja sembahyang sunat mutlak, martabat kedua qasar dan ta'ayyun sembahyang sunat yang berwaktu bersebab, yang ketiganya qasar ta'arud ta'ayyun sembahyang fardu
termasuk baik fardu jenazah ke fardu nazar ke. Martabat yang keempat, niat qasad ta'arud ta'ayyum dan niat berjemaah bagi semayang yang syarat sahnya berjemaah, dan niat kasar ataupun niat rakaat bagi orang yang nak semayang kasar. Faslun, bermula takbir ihram, iaitu 21 syarat. Takbir ihram ni satu rukun, syaratnya ada 21. Gua nak kira syaratnya ada 21. Tak cukup mana-mana syarat 21 ni, tidak sah takbiratul ihram. Allah banyaknya syarat, kita dah ingat. Syaratnya bahasa Arab, memang bahasa Arab. Syaratnya kena Allah dan akbar kena tertib, memang kita tertib. Syaratnya dalam takbiratul ihram, dalam berdiri takbir ni, memang kita berdiri kalau sembahyang fardu. Syarat kita buat dah. Tapi bunyi 21 ni takut jugalah. 21 ni. Kalau tanya syarat takbiratul ihram 21, cuba cerita setakat mana hok boleh royak. Nak jawab kok mana? Syarat takbiratul ihram, syarat ada 21. Tak usah tengok kita. Buat apa dia syarat dia? 21 ni 21 ke? Pak juga mengigat juga tu. Bukan sikit-sikit ni, 21. Satu syarat tidak lengkap, tidak sah takbiratul ihram, tidak sah sembahyang. Tapi syarat tu hak kita dah buat dah lah. Syarat takbirnya masuk waktu. Syarat takbirnya menghadap kiblat. Takkanlah tak masuk waktu kita takbir dah nak zuhur. Takkanlah masuk takbir tu tengah menghadap ke lain. Itulah dia 21 syarat. Lepas tu pun banyak. Kalau tu kita buat belaka, yelah tu syarat dia. Pada ni takut tu bunyi 21 syarat. Banyak kena-kena hak kita buat dah hak 21 syarat tu. Cuma kita nak sahih molek. Nak kena sahih molek betul dak kita mencukupkan syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.